cabaran yang kita boleh buat lebih baik, lebih belajar dan lebih bersedia untuk menempuh kehidupan kita yang akan datang itu nanti. Dan teringat juga para sahabat dulu, kalau tak diuji risau, ya Allah kan, tak Betul. diuji ni risau sebab okey ke kita Para ni? sahabat memang risau kalau tak diuji oleh Allah ni. Sebab iktiqad mereka meyakini dengan ujian itu tanda kasih sayang Allah, tanda Allah angkat darjat, tanda Allah nak hapuskan dosanya. Masya Allah. Itu dia kan Ustazah. Sama-samalah kita ambil inspirasi dalam apa yang kita bincangkan ini. InsyaAllah jom kita lebih kuat, lebih hebat dan lebih mampu untuk membina sebuah kualiti kehidupan yang lebih baik, rapat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ikut panduan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustazah atas perkongsian sangat bermanfaat. InsyaAllah kita akan bertemu dan jumpa lagi pada perkongsian yang akan datang Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti Bola Bicara kita menerusi perkongsian di rancangan Tarbiyah, dan anda boleh tonton lagi rancangan ini dekat YouTube Live IKIM, di Facebook IKIM, dan kita boleh sama-sama buat ulang kaji menerusi perkongsian kita ini. Okey, dan kekal bersama IKIM FM, banyak lagi perkongsian selepas ni. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Setakat ini tidak menerima sebarang permohonan daripada mana-mana pihak. Terdapat trailer rosak di kilometer Pastinya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustaz Haji Pahrul Muhammad Joy, merupakan motivator tanah air bagi bakal jemaah haji yang memilih pakej Haji Felda Travel 2024. Alhamdulillah, Felda Travel sekali lagi diberi kepercayaan oleh Lembaga Tabung Haji untuk terus mengelola dan menyantuni jemaah haji Malaysia pada tahun ini. Felda Travel Sendirian Berhad adalah sebuah agensi umrah, haji dan pelancongan yang merupakan anak syarikat milik FGV Holdings Berhad. Kami berpengalaman membantu ribuan jemaah haji Malaysia untuk menyempurnakan ibadah haji sejak tahun 2007 lagi. Felda Travel menjanjikan pengalaman yang tidak dapat dilupakan, bermula dari hotel yang dekat dengan masjid, makan selera Malaysia serta penginapan kemah di Arafah. Anda akan dibimbing oleh guru agama yang bertauliah dan berpengalaman serta bersama pakar motivasi dalam menyampaikan manasik haji bermodul agar memperoleh kesempurnaan dalam perjalanan pada haji. Felda Travel Committed yang bakal-bakal haji ini akan diisi dengan kuliah dan pengisian ilmu yang berterusan sebelum, semasa dan selepas mengerjakan rukun haji yang kelima ini, agar dengan itu dikurniakan haji yang mabrur dan diredai Allah sesuai dengan tema pakej haji kami, iaitu perjalanan sempurna dengan haji bermodul. Pada tahun ini, Felda Travel menyediakan 4 pakej dari kelas ekonomi hingga kelas perniagaan, bermula dari RM48,800 seorang. Untuk maklumat lanjut tentang pakej yang ditawarkan, anda boleh menghubungi pegawai jualan kami di talian 019-279-0022 atau layari laman sesawang feldatravel.com.my. Cikgu Halim, buku pendidikan dan peradaban dah baca? Belum. Best ke? Memang best. Cerita pasal hubungan pendidikan dengan peradaban. Ada 5 topik penting. Dari pandangan alam sampai cabaran nilai digital sekarang. RM20 aja. Murah tu. Ada pasal tarikh Islam tak, Cikgu Zain? Ada. Konsep adab dalam pendidikan. Seronok baca. Cara diorang kaitkan dengan ilmu dan akhlak. Okey, nak balik mana? ikimniaga.my atau aplikasi Shopee. Boleh WhatsApp juga. 011-5769-5400. Baguslah. Nak beli sekarang. Nanti boleh kita bincang lagi, Cikgu. Boleh sangat. Nanti kita diskusi bersama ya, Cikgu. IKIM FM, inspirasi utama anda.
Okay, bye. Assalamualaikum. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada golongannya. Riwayat Muslim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Jom beramai-ramai sertai program Gang Family Gang Subuh pada Ahad 28 Januari 2024 di Masjid Al-Munawarah, Seksyen 27 Shah Alam. Bersama Imam Subuh Undangan Syekh Abdul Karim Omar Al-Fatani Al-Makid. Program dimeriahkan lagi dengan kehadiran barisan penyampai IKIM FM, kumpulan intim Lah Ahmad, maskot Omar Hana dan Ustaz Syarizad Daud. Rebut peluang menangi hadiah cabutan bertuah dan aktiviti brisk walk beramai-ramai. Sarapan ringan untuk 2,000 jemaah terawal turut disediakan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di channel Telegram Gang Family Gang Subuh Rasmi. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih yang dah pun buka pasang radio IKIM. Dekat mana tengah dengarkan radio IKIM ni? Kan? Semoga baik-baik saja dalam urusan kita, aturannya, perjalanannya. Dan insyaAllah kita buat persiapan awal untuk tidak melakukan apa-apa kesilapan tu. Tu yang penting tu, persiapan. Pertama-tama dalam sudut tugasan kita kan. Lagilah penting untuk kita buat perancangan. Okey? Dan apa pun jua, kita nak sambung lagi untuk pengisian selanjutnya. Kita ada rancangan tadabbur. Kita nak bawakan surah Al-Lail. Jadi sama-sama kita boleh buka Quran. Dan hari ini ada penampilan istimewa qari jemputan kita, iaitu saudara Aiman Ridwan yang akan mengalunkan bacaan suci Al-Quran. Okey? Dan sesi tadabburnya macam biasa akan dibawakan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor. Tonton di Facebook juga di YouTube IKIM. Baik, kita nak kongsikan satu kata-kata dari para asatizah ni berkaitan dengan hargailah usaha seseorang. Okey, sebab bila orang tu buat, lakukan apa sahaja komitmen yang dilakukannya itu, sama-sama kita hargai, kerana mungkin sesuatu usaha itu tidak mudah untuk kita lakukan. Mungkin kita tak mampu tapi orang lain mampu.
Kan sebab tu penting kita hargai orang lain juga, di samping jangan lupa untuk hargai diri kita juga. Amin insya-Allah lah. Baik, jom teruskan bersemangat dan lakukan apa saja dengan terbaik dan kita fokus dalam setiap urusan tugasan kita. Okey, yang sedang memandu fokus dengan pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Kita berebut seketika bersama dengan Madinah, lagunya Salam Madinah. Kekal bersama IKIM FM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Di jiwa tulus pujian menyapa tanpa prasangka, leburkan segala dendam yang ada, berdamai bermaaf sesama kita. Madinah, oh Madinah, tempat hijrah Rasulullah, bermula dengan dakwah, membangun jadi qudwah. خير لهم لو كانوا يعلمون. Rindunya tak terperi padamu Madinah, takkan terubat walau sering diziarah. Biar tangis air mata berdarah, hati kan tetap rindu Rasulullah. Madinah, ya Madinah, tempat hijrah Rasulullah, bermula dengan dakwah, membangun jadi qudwah. Madinah, oh Madinah, tempat hijrah Rasulullah, bermula dengan dakwah, membangun jadi qudwah. Madinah, ya Madinah, Madinatul Munawwarah, wal Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. أنت مصباح الصدور يا رسول الله. Halina, kenapa tak pakai sarung tangan untuk ambil makanan kucing tu? Kita tak tahu bahan mentah apa yang digunakan tu. Alah, Ibu ni makanan kucing jenama Power Cat keluaran Adabi. Wah, Power Cat, produk keluaran Adabi. Ya, Ibu. Semua bahan mentah adalah dari sumber halal Thaiban yang dijamin oleh Adabi. Power Cat juga berkhasiat si oyen selera makan, jarang sakit dan najisnya tak berbau sangat. Tiada pengawet, tiada pewarna dan tiada tambahan garam. Alhamdulillah ada Power Cat untuk nasi oyen. Power Cat, kucing sihat dan gembira. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 14162011100520.
Jom berwakaf. Sesungguhnya kecintaan, kerinduan dan kenangan terhadap junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bahagian yang tak pernah lekang dari kehidupan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Memang begitulah perintah Allah Ta'ala untuk mencintai kekasihnya ini dengan sepenuh jiwa raga. Dan demikian itulah yang berlaku dalam kehidupan para sahabat salafus saleh, awliya dan salihin. Moga Allah meridai mereka sekalian. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa junjungan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Mafhumnya, tidaklah sempurna iman setiap orang darimu hinggalah dia mencintaiku lebih dari cintanya kepada bapanya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis bahwa ada seorang sahabat datang menghadap junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengadu dengan katanya, "Ya tuanku ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih kucintai dari anak istri dan hartaku. Sesungguhnya bila aku terkenangkanmu, aku tak mampu sabar menahan rindu hingga aku datang dan memandang kepadamu. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku terkenang bahawa kita akan mati meninggalkan dunia ini. Maka tahulah aku bahawa di akhirat nanti dirimu akan diangkat Allah untuk bersama para nabi. Adapun aku, jika aku masuk syurga sekalipun, tidak dapat bertemu denganmu." Dari sebab pengaduan itu, Allah Ta'ala pun menurunkan ayat ke-69 dari surah An-Nisa. "Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Mafhumnya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama dengan golongan yang Allah kurniai nikmat, kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka itulah teman-teman yang baik. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Pernah dengar tak mandian bidara ros Nakia keluaran Ustaz Dr. Samsul? Mandian bidara dengan ekstrak daun bidara bunga ros, aloe vera, vitamin E, garam bukit dan tea tree oil. Bau mawar yang harum dan banyak lagi keistimewaan lain. Berminat? Hubungi Ustaz Dr. Samsul di talian 011 2075 4196 011 2075 4196 atau layari di www.nakiamarketings.com. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur anda masih lagi bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan di Inspirasi Ilmu jam kedua kita hari ini, hari Jumaat. Jom nak teruskan lagi bual bicara kita, rancangan penuh manfaat, rancangan Tadabbur, dan anda boleh tonton juga di Facebook Live, di YouTube Live sekarang, sebab kita nak bawakan perkongsian ilmu kita bersama-sama dengan panel tetamu tetap untuk rancangan ini. Kita ada Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor, dan juga kita ada qari jemputan kita, Saudara Aiman Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah. Apa khabar doktor? Apa khabar Saudara Aiman kita? Baik, alhamdulillah. Syafiq, apa khabar? Baik seadanya. Alhamdulillah. Masya-Allah. Ceria. Seronok sebab itulah kan hari Jumaat. Betul kan? Kita tambah lagi amalan-amalan sunat kita doktor kan. Sama-sama kita ingat dan tambah, itulah yang sebenarnya boleh melengkapkan kita dan memperbaiki lagi amalan-amalan kita. Masya-Allah. Okey ke doktor? Tadi perjalanan? Alhamdulillah, ada jam sikit. Biasalah malam hari raya depa. Kan? Hari-hari tertentu kan? Masya-Allah. Hari ini agak jam sikit. Mungkin hari untuk orang. Ya. Bekerja, Betul. Dan alhamdulillah untuk minggu ni doktor,
konti kita masih lagi berlemak merdu. Ya, kita ada Qori jemputan kita ya. Ya, betul. Kita ada saudara Aiman kita. Nanti kita nak kenal-kenal dengan beliau. Betul. Sebelum kita nak mulakan sesi tadabbur kita, Doktor, sedikit mukadimah, Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ala amma ba'. Yang dimuliakan lagi dihormati, dikasihi DJ Syafiq saya dan rakan Qori kita Akhi Aiman ya. Selamat datang ke studio ya. Mudah-mudahan ahlan bikum ya. Mudah-mudahan ada kebaikan bersama untuk kita pagi ini. Betul. Dan juga yang diraikan kepada para pendengar kita di luar sana, para pendengar IKIM FM. Ramai komen ni. Ramai komen ni. Ya, tengok Zaliha Syafi'i itu dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Syarifah Kasim, Azhar Helmi. Betul. Ya, dan juga Abdul Latif Osman. Waalaikumsalam semua. Allah. Ya, mudah-mudahan kita berada dalam keadaan yang baik pada hari ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Betul. Dan kita akan tadabburkan dan kita akan dengar nanti bacaan daripada Akhi Aiman kita, Suratul Lail. Ya, Suratul Lail. Yang mana Suratul Lail ini adalah merupakan satu surah yang mempunyai 21 ayat ya, dan dia adalah dikategorikan dengan surah-surah Makkiyah. Merupakan surah yang ke-92 lah daripada tertib Mushaf. Jadi tanpa membuang masa, kita nak memperdengarkan saudara ataupun Akhi Aiman kita. Cuma sebelum tu saya nak minta DJ Syafiq untuk perkenalkan siapa DJ kita, siapa Qori kita ni, yang hebat ni ya. InsyaAllah. Dipersilakan. Ya kan, kalau cakap tentang Qori kita ni, Doktor, mungkin ada yang tengah pernah tonton beliau dekat kaca TV Hijrah pun pernah keluar kan. Tadi saya hebat ni. Katanya dengar dia punya nasyid Madinah. Tu baru tadi kita dengar lagunya. Betul. Kumpulan apa Madinah, betul ke Ustaz Aiman? Betul. Allah. Ustaz Aiman mungkin boleh takruf sikit, silakan. Namanya dan apa yang dikenali tu di mana tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Ridwan. Saya sekarang ni meletak di Batang Kali lah. Kemudian sekarang saya pensyarah di Darul Quran juga. Darul Quran Jakim. Dan sekarang ni macam inilah saya sambil berniaga dan juga insya-Allah kerja dakwah. Allah. Masya-Allah. Tapi suara tu memang taranum beliau tu, Doktor, pernah sampai ke peringkat antarabangsa juga. Ya, dan beliau merupakan naib Johan antarabangsa. Tilawah antarabangsa tahun 2022, betul Ustaz? Betul. Masya-Allah. Jadi jumlah kita dapat orang kata sama-sama pagi ni untuk dengarkan taranum beliau. Tapi sebelum nak bertaranum surah Al-Lail, Doktor, boleh tak kita nak buka dengan selawat-selawat kan? Boleh, kita minta Ustaz Aiman lah. Betul. Mulakan insya-Allah. Ya, silakan Ustaz Aiman. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
Masya-Allah doktor. Sedap, lemak merdu, tenang-tenang kan dengan selawat ni, masya-Allah. Kita mulakan dengan selawat. Sangat baik, insya-Allah. Betul. Baik, jom kita nak mulakan untuk sesi tadabbur surah Al-Lail. Saya persilakan Ustaz Aiman untuk bacakan daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-10, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Aiman. Baik, kita melihat terjemahan dahulu sebelum kita tadabburkan akan ayat pertama sehinggalah ayat yang ke-10. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya dengan gelap gelitanya, dan siang apabila ia lahir terang benderang, dan demi yang menciptakan makhluk-makhluknya lelaki dan perempuan, dan begitu juga pada binatang jantan dan betina. Sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya. Jelasnya, adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa dengan mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya, serta dia mengaku dengan yakin akan kebenaran yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapatkan kesenangan nanti di syurga. Sebaliknya, orang yang bakhil daripada berbuat kebajikan dan mereka merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya, serta dia mendustakan perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan nanti di hari akhirat. Baik, itu adalah terjemahan daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Jadi dapat kita lihat bahawa dalam ayat ini sebagaimana kategori ayat ini adalah makiyah, bila kita sebutkan makiyah, dia adalah merupakan ayat-ayat yang nak memperkuatkan akidah, dan banyak surah-surah pendek itu daripada surah makiyah nak menunjukkan betapa Allah bersumpah dengan penciptaannya. Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan siang, dan juga berbagai-bagai perkara lagi. Di situ sebenarnya Allah nak memberikan satu gambaran bahawa semua ini adalah ciptaan Allah dan semua itu ada kemanfaatannya bagi kita. Yang mana kalau kita tidak dapat melihat dengan betul hati, maka di waktu itu butalah kita dalam pencarian kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelasnya kalau kita lihatkan, Allah menyatakan walaili iza yaghsha, dan bila malam itu telah menutupi kamu.
sebenarnya tentang hal ini dah kita bincangkan banyak ya. Betul. Contohnya dalam surah Naba yang mana Allah menyatakan waja'alna al-laila libasa, dan Allah Taala jadikan malam itu sebagai pakaian untuk kamu. Artinya untuk kita berehat. Jadi wan nahara ma'asya, dan juga waktu siang itu untuk kita mencari akan penghidupan kita ya. Jadi kalau kita lihat kan jadi ulang-ulangkan perkara ini dengan tujuan untuk apa? Untuk kita melihat sesuatu hikmah di sebalik kejadian yang ada ya. Kerana orang yang menggunakan akal fikirannya, mata hatinya untuk melihat sesuatu yang tersirat di sebalik yang tersurat itu akan pasti bertemu dengan kebaikan dan kebenaran. Jadi kita bukan setakat melihat benda yang tersurat saja, tetapi kita kena melihat juga benda-benda yang tersirat di sebalik perkara yang kita temui, khususnya dalam kehidupan kita. Sebab hidup kita ni dia ada tujuan ya. Apa pun yang kita buat dia ada tujuan, dan tujuan dia untuk bukan setakat di dunia, tetapi ada tujuan-tujuan di hari akhirat. Itu yang saya selalu sebut tu, bijaksana ya. Buat di sini, bijak tu di sana. Supaya kita akan dapat hasilnya nanti di hari akhirat. Jadi Allah mengingatkan kepada kita bahawa dengan malam yang menyelubungi akan segala-galanya. Jadi malam ni sebenarnya satu keadaan yang tenang, yang digunakan untuk kita berehat. Dan kalau ada orang-orang yang melihat perkara tersirat, bukan setakat tidur saja, tetapi wa minal laili fatahajjat lahu nafilatan ya. Dan sesungguhnya malam itu digunakan sebahagiannya atau sedikit daripadanya untuk kita mengerjakan akan perkara-perkara sunat. Sebab siang dah sibuk kan, jadi malam kita gunakan untuk kita tahajud ya, untuk kita dekatkan diri kita dengan Tuhan. Dan di waktu itu sebenarnya adalah merupakan satu keadaan di mana orang pun dah tak ganggu kita kan. Betul. Takkan orang nak telefon pukul 2 pagi kot kan. Kalau kita siang-siang ni sibuk kan, tak habis-habis kita dengan WhatsApp kita, dengan call kita kan. Jadi kalau waktu malam tu adalah hubungan kita dengan Allah Ta'ala ya. Jadi ini satu benda yang Allah nak mulakan, wal-laili iza yaghsha. Dan apabila malam itu telah menyelubungi segala-galanya, dan kemudian wan nahari idza tajalla, dan bila siang itu dizahirkan ya, siang itu diciptakan dengan terang benderang ya, melihatkan perkara yang sesuatu yang sebelumnya itu tak nampak ya. Jadi siang adalah merupakan satu fenomena di mana Allah SWT menyuruh kita itu untuk bekerja, untuk kita mencari nafkah, untuk kita berbuat sesuatu yang memberikan manfaat pada diri kita, keluarga kita dan juga untuk masyarakat kita. Dalam arti kata kita nak membawa kepada satu hasil yang dapat kita kecapi kebaikannya di dunia dan juga di hari akhirat ya. Dan apabila Allah Taala menyebutkan tentang malam dan siang, kemudian Allah ikuti dengan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan Allah Taala lah yang menciptakan lelaki dan perempuan. Maksudnya dalam hal ini Allah menunjukkan kepada kita bahawa dalam kehidupan ni ya, kalau kita tidak betul-betul mengemudikan dia dengan cara yang terbaik kita kemungkinan hanyut kan dengan kehidupan kita ini. Sebab fitnah kehidupan, fitnah dunia ni dia sangat-sangat berat, sangat-sangat besar, yang mana kalau kita tak betul-betul berfikir tentang kejadian kita, kita daripada mana, kita sekarang kat dunia buat apa, dan lepas ni nak pergi mana. Jadi kalau kita tak betul-betul fikir perkara itu, maka di situlah kita akan terlalai dengan dunia, terpesong jalan jalan kita ni. Kalau kita lihat kan, dulu kita dah belajar dalam surah Asy-Syams kan, Allah menyatakan fa alhamaha fujuraha wattaqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah ilhamkan kepada kita dua jalan ya, jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Dan untung orang yang mengikuti jalan ketakwaan, rugilah mereka yang mengikut jalan-jalan kefasikan itu ya. Jadi di sinilah sebenarnya Allah SWT bersumpah dengan kejadian manusia itu sendiri. Yang manusia itu Allah jadikan bukan semata-mata untuk hidup memenuhi kita katakan keperluan duniawinya saja, tetapi dia juga adalah untuk bersedia dengan sesuatu yang menjadi kebaikan baginya itu selepas kematian ya. Maka kemudian Allah Ta'ala sebutkan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amal kamu itu berbagai-bagai. Di sinilah Allah nak tetap kembali. Lepas Allah jadikan, adakah
Allah jadikan perkara itu sia-sia saja. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tak akan jadikan benda itu sia-sia. Kan? Jadi dalam kehidupan kita ni, nak tak nak kita kena buat amal lah. Kan? Dengan amal kita ini yang akan menentukan apakah natijahnya ataupun hasilnya nanti di hari akhirat. Kan? Jadi kalau kita lihat orang yang baik amalnya, insya-Allah nanti akan dapat ganjaran yang baik. Ya. Sedangkan orang yang tak baik amalnya, maka di waktu itu dia akan mendapat balasan kemurkaan ataupun azab Allah Ta'ala nanti di hari akhirat. Sebab tu Nabi mengingatkan kita bahawa orang yang bijak itu al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautih. Orang yang bijak itu ialah orang yang mana dia sentiasa merendahkan dirinya dan beramal dengan sesuatu yang menilai baginya selepas kematian. Allah, tu mahal tu mahal. Kan, maksudnya kita hidup ni sebenarnya untuk mati dan juga untuk hari akhirat. Sebab sekarang ni tujuan hidup tu penting kan. Matlamat hidup tu kena tahu kan. Dan kata Nabi al-ahmad, orang yang dungu, orang yang jahil itu ialah orang-orang yang atba' nafsahu hawaha wa atamanna Allah al-amani. Orang yang hanya ikut saja nafsu dia dan kemudian berangan-angan Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Itu orang yang dungu, kata Nabi SAW. Jadi dalam hal ini kita sendiri yang memilih jalan itu dan sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa hadainahu najdain, dan kami telah ilhamkan kepada mereka itu dua jalan. Ya. Jadi kalau kita lihat surah-surah Makkah itu memang macam tu. Dia membicarakan tentang konsep kehidupan, ya, matlamat hidup, ke mana kita nak pergi, dan benda-benda tu basic sebenarnya. Kita rasa benda tu macam basic, dia ulang-ulang kan, tetapi sebenarnya itulah manusia. Manusia ni pendidikannya itu kalau tak diulang-ulang dia mudah lupa. Betul. Kan? Jadi nisian kan, dia memang lupa. Jadi di sinilah kalau kita lihatkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kita dengan asal usul tujuan kita. Okey. Baik. Kemudian kita berpindah lagi kepada ayat yang kelima. Allah menyatakan fa amma man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Jelasnya, sesungguhnya Allah meletakkan ada pun orang yang memberikan apa yang ada padanya pada jalan Allah Taala. Ini Allah Taala nak tunjukkan benda tu, ya. Maksudnya amal apa yang sepatutnya kita kena buat? Amalan apa tu? Maksudnya yang pertama sekali, orang yang Allah Ta'ala tunjukkan padanya jalan kebaikan dan bertakwa dan mengerjakan sunnah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya serta dia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan syurga. Nampak tak? Daripada amal di dunia, kan, dia buat satu kebaikan dan Allah hidayahkan diri untuk berbuat kebaikan, maka itu sebenarnya jalan untuk kita masuk ke dalam syurga Allah. Maksudnya begini, kita tak tahu siapa ahli syurga, siapa ahli neraka. Betul. Tetapi kita kan tahu melalui tanda-tanda dia. Ya. Dan tanda-tandanya ialah yang kita sebutkan tadi lah. Dikatakan fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang memberikan hartanya dan bertakwa kepada Allah Taala, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan kebenaran. Kata setengah ulama tafsir, yang dikatakan sadaqal bil husna ini adalah membenarkan akan Islam dan iman itu. Dia membenarkan akan Islam dan iman itu, maka Allah akan mudahkan jalannya itu ke syurga. Kan? Sedangkan orang yang bakhil dan rasa kaya sehingga kan dia itu tak nak membantu orang lain, wa kazzaba bil husna, dia dusta dengan agama, maksudnya dia orang-orang yang tidak mahu menurut agama, fasanayassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan jalannya kepada kesiksaan, kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Baik, dalam hal ini ada sebuah hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang ayat ni, iaitu daripada yang dikirkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, disebutkan daripada Ali bin Abi Talib bahawa sesungguhnya pernah beliau itu bersama dengan Nabi SAW di perkuburan Baqi', ya. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Baqi' al-Qarqad fi janazatin, ketika mana mengkebumikan jenazah seorang sahabat, ya. Dan kemudiannya Nabi SAW berdiri dan Nabi mengatakan, atau qala ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'adahu minal jannah wa maq'adahu minan nar. Nabi mengatakan, dan tiap-tiap daripada kita ini telah ditentukan tempatnya di syurga ataupun di neraka. Maksudnya takdir Allah dah berlaku. Dan Allah dah letakkan siapa ahli syurga, siapa ahli neraka. Walaupun dalam hal ini ada setengah pendapat ulama mengatakan perkara itu masih lagi dalam
genggaman Allah, dalam ghubtah, dalam genggaman ta'alluq Allah Subhanahu wa taala. So Allah boleh padam, yamhullah ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah boleh padam apa yang dikenakinya daripada takdirnya, dan Allah boleh tetapkan keniscayaan Allah taala lah akan umul kitab, ya. Jadi dalam hal ini Nabi mengatakan ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maqadahu minan nar minal jannati wa maqadahu minan nar. Dan tiap-tiap kamu itu telah Allah taala tetapkan tempatnya itu di syurga ataupun tempatnya itu di neraka. Faqalu, sahabat tanya kepada Nabi SAW, faqalu ya Rasulullah, afala nattakil? Ya. Apakah kita ini nak bertawakal saja kepada amal kita tu? Maksudnya tak payah buat apa-apa lah. Dalam satu riwayat lain mengatakan afala nattakilu ala kitabina wa nad'ul amal. Apakah kami ni bila dah takdir dah tetap siapa masuk syurga, siapa masuk neraka, adakah kami ni nak berserah saja dengan Allah Ta'ala di atas kitab atau ketentuan kami itu dan kami meninggalkan amal? Maka Nabi SAW menjawab, a'malu, maka berbuatlah kamu, fakullu muyassarun lima khuliqalahu, kerana tiap-tiap benda yang mudah itu Allah akan bagi jalan untuk mempermudahkan dia. Faqala, dan Nabi berkata, summa qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Nabi baca ayat tadi. Daripada ayat yang ke-5 tadi sampai ayat yang ke-10. Maksudnya Nabi mengatakan setiap orang yang dimudahkan untuk masuk syurga tu dia mesti ada asbab dia. Dan asbab dia adalah dia itu akan menjadi orang yang dermawan, ya, memberikan harta dia, kemudian mengusahakan dirinya, keluarganya untuk menjadi orang bertakwa, membenarkan akan kebaikan iaitu Islam dan iman, dan mereka itu akan dimudahkan nak masuk ke dalam syurga. Sedangkan orang yang Allah dah tentukan masuk dalam neraka itu, mereka ini akan jadi bakhil, takabur, dia akan kaya dengan Allah Ta'ala, dia menindas orang lain, dia akan wakazzaba bil husna, mendustakan kebenaran, ya, dan Allah akan mudahkan jalannya ke dalam masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka. Jadi sebenarnya benda tu dah daripada dunia lagi. Jadi sebab tu daripada dunia lagi kita dah tahu dah sebenarnya keadaan seseorang itu. Kita tak tahu siapa ahli syurga, siapa ahli neraka, tetapi ciri-ciri itu telah nyata di depan mata kita. Allah dah bentangkan. Ini yang kita katakan tersirat ni. Ini kita kata benda-benda yang tersirat, yang kita perlu melihat kepada sesuatu itu dengan mata hati kita, bukan dengan sekadar mata akal, dengan akal, dengan ilmu, tapi dengan mata hati kita, dengan fitrah dan juga sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Jadi ini sampai ayat yang ke-10 yang kita dapat untuk baca dan kita dapat tadaburkan. Jadi saya nak silakan lagi, teruskan lagi Ustaz Aiman kita untuk baca ayat mungkin sampai habis lah kot. Okay. Boleh Ustaz, insyaAllah kita teruskan lagi. Silakan Ustaz Aiman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي
يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Sadaqallahu azim, masya-Allah. Tenang kita dengar pagi Jumaat ni dengan ayat Quran yang dibaca oleh Ustaz Aiman kita. Baik, kita tengok terjemahan dulu. Dan apakah pertolongan yang dapat diberikan kepadanya oleh hartanya apabila dia telah terjerumus ke dalam azab neraka nanti di hari akhirat? Sesungguhnya tanggungan kamilah yang memberikan hidayah petunjuk tentang yang benar dan yang salah. Dan sesungguhnya kamilah yang menguasai hari akhirat dan alam dunia. Maka serentak dengan memberikan hidayah petunjuk, aku juga telah memberikan amaran mengingatkan kamu akan api neraka yang marak menjulang, yang tidak akan menderita bakarannya melainkan orang yang sungguh celaka, yang telah mendustakan kebenaran dan yang berpaling engkar. Dan sebaliknya akan dijadikan ataupun akan dijauhkan azab neraka itu daripada orang yang sungguh-sungguh bertakwa, yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya, sedangkan dia tidak menanggung budi sesiapa pun yang patut dibalas. Hanyalah mengharapkan keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan demi sesungguhnya dia tetap akan berpuas hati pada hari akhirat dengan mendapatkan segala yang diharapkannya. Baik, ini sebenarnya adalah merupakan gambaran ataupun tafsiran ayat yang kita baca tadi, iaitu golongan yang betul-betul mereka itu menginfakkan hartanya pada Allah Ta'ala, yang bertakwa, yang membenarkan kebenaran. Dan orang-orang begini Allah kata adalah orang-orang yang dijauhkan dari neraka, dan mereka itu akan Allah jaga sungguh-sungguh. Dan Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka itu dengan kasih sayangnya dan rahmatnya, sehingga mereka itu akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, mengenai ayat yang ke-11 ini, Allah mengatakan, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Apakah kita katakan hartanya dapat membantu dia ketika mana dia kembali kepada Allah. Jadi para ulama menyatakan di sini dia bermula daripada saqatul maut. Masya-Allah. Bukan lagi di akhirat. Kalau ke akhirat tu kita dah hujung dah. Sebenarnya dia punya azab tu kita akan nampak waktu sakaratul maut lagi. Jadi ini satu benda yang sangat menakutkan kita, yang di situ dah mula perjalanan nak menunjukkan kepada kita bahawa azab Allah tu dah datang, dan di waktu itulah orang yang terhaka pelantang ini merasai azabnya. Sampailah bila dimasuk ke dalam kubur, dan sampailah kemudiannya dia dihantar ke akhirat. Jadi begitulah gambaran yang Allah telah bagikan di situ, dan Allah lah yang menguasai hari akhirat dan juga segala sesuatu sama ada di alam dunia, dan Allah akan masukkan mereka itu ke dalam neraka yang membakar, dan diingatkan mereka itu, dan tidaklah menderita melainkan orang-orang yang sungguh celaka. Maksudnya orang yang masuk dalam neraka ni, mereka akan betul-betul menyesal dengan apa yang mereka buat. Kalau kita lihat dalam surah saja kan, walau tara izal mujrimuna kisru usib inna rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, mereka mengatakan kami dah tengok akan azabmu, kami dah dengar akan azab-azab atau pekikan orang yang kena azab ini. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikanlah kami ke dunia, sesungguhnya kami telah beriman. Tetapi Allah mengatakan apa? Allah mengatakan wala syi'na la ataina kullu huda, walakin haqqal qawlu minni la amla jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi kalau Allah nak berikan kepada mereka itu hidayah, Allah boleh bagi hidayah, tapi telah tetap dan tepatlah janji Allah yang Allah akan memenuhkan neraka itu dengan manusia dan juga jin. Jadi orang yang masuk ke dalam neraka ni memang dia rasa menyesal sungguh-sungguh, dan dalam hal ini orang yang masuk dalam syurga sememangnya Allah Ta'ala akan pelihara mereka. Dan yang cantiknya Syafiq, kalau kita tengok pada ayat ni, Ustaz Aiman, kita tengokkan dalam hal ini, kita tengokkan bagaimana Allah Ta'ala memberikan kita katakan pujian kepada orang yang bertakwa pada ayat yang ke-17 itu, yang mana orang-orang yang diberikan kebaikan itu adalah orang yang bertakwa, yang dijauhkan mereka itu daripada azab
dan mereka itulah orang yang menderma hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya. Jadi ini balik kepada ayat yang sebelumnya kita baca, kan, dan sesungguhnya dia tidak menanggung budi sesiapa pun yang patut dibalas. Allah menyatakan begitu, sehinggalah dia mengharapkan hanya keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Jadi dia balik pada apa ni? Dia balik pada niat. Jadi nak buat satu benda kena niat yang betul. Innamal a'malu binniyat. Kerana Allah. Kerana Allah. Dengan niat yang baik, insya-Allah natijahnya akan jadi baik. Wala saufa yarda, dan pada hari itu sesungguhnya dia tetap akan berpuas hati dengan ganjaran yang telah Allah berikan kepada dia. Jadi ini satu keadaan lah Allah nak tunjukkan orang yang buat kebaikan di dunia, walaupun kita tengok bandingan apa yang kita buat kat dunia sikit sangat berbanding balasan kat akhirat tu yang berlipat kali ganda. Terlalu puas hati. Tetapi Allah nak bagi tahu sebenarnya itulah hasil balasan yang mereka lakukan di dunia. Jadi itulah kesimpulan daripada suratul Lail yang dapat kita ambil sedikit ibrahnya. Ya, yang mudah-mudahan dengan itu dapat kita melihat muhasabah atas matlamat kehidupan kita ni dan ke arah mana kita berjalan sekarang ni. Ima kita berjalan di atas jalan Allah ataupun sebaliknya. Jadi saya rasa itu saja yang dapat kita berkongsi pada hari ini. Saya pulangkan balik kepada Syafiq untuk penutupan halqah ilmu kita, insya-Allah. Itu dia kan. Banyak yang kita tahu dan kita faham. Jadi jom sama-sama kita sampaikan apa ilmu kefahaman kita ni dalam surah Tadabbur surah Al-Lail ni, dan kita boleh baca sama-sama lagi dan ambil intipati perkongsian yang sangat bermanfaat ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Dr. Samsul dan juga Ustaz Aiman. Masya-Allah Ustaz Aiman, terima kasih Ustaz Aiman. Ramai komen ni lemak merdu. Boleh dengar kat mana-mana ke? Ada perkongsian TikTok ke? Ada? Boleh silakan. Nama TikTok. Nama saya Aiman Ridwan ataupun man.kori. Seronok Ustaz kalau dengar dekat TikTok beliau. Ustaz Aiman ni dia buat game Taranum. Masya-Allah. Masya-Allah. Interview dia minta bacaan Taranum tu. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Moga bermanfaat dalam halaqah ilmu kita ni Ustaz. Insya-Allah jumpa lagi untuk pertemuan akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti bualan bicara kita menerusi rancangan Tadabbur, dan teruskan setia bersama IKIM FM, dan anda boleh lagi tonton, dengarkan semula rancangan ini di platform online kita di Facebook, di YouTube IKIM, untuk sama-sama dapatkan lagi perkongsian yang bermanfaat ini. Okey, kekal di IKIM FM, inspirasi utama anda. Pernah dengar tak mandian bidara ros Nakia keluaran Ustaz Dr. Samsul? Mandian bidara dengan ekstrak daun bidara bunga ros, aloe vera, vitamin E, garam bukit dan tea tree oil. Bau mawar yang harum dan banyak lagi keistimewaan lain. Berminat? Hubungi Ustaz Dr. Samsul di talian 011 2075 4196, 011 2075 4196, atau layari di www.nakiamarketings.com. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Luke dan Pian di Inspirasi Pagi setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Supaya ramai orang boleh dapat manfaat dia. Jadi kita susun balik nombor 1 pintu solat, yang kedua pintu jihad. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Setia bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Tuhan, hapuskan dariku rasa lazatnya berdosa padamu, dan kurniakanlah dan ku rasa lazatnya taat padamu. Ilahi lasturi fi nafsi
cintaku, kerana kau sesungguhnya pengampun dosa-dosa besar, pengampun dosa-dosa besar. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Institut Kefahaman Islam Malaysia mempelawa individu berbakat untuk mengisi jawatan Eksekutif Pemasaran Grade EP29. Calon-calon sekurang-kurangnya mempunyai kelayakan sijil STPM, STAM, matrikulasi atau diploma perniagaan atau perakaunan. Syarat umur adalah tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, mempunyai minima 2 tahun dalam bidang jualan dan pemasaran iklan radio, TV, buku, sewaan dewan dan pengurusan acara. Keutamaan diberikan kepada yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Tugas adalah membantu pengurus pemasaran merancang strategi pemasaran yang efektif dan pembudayaan inovasi di IKIM. Kemukakan permohonan sebelum atau pada 29 Januari 2024 ke Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia. Maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi 03 6204 6259. Encik Bahim, ada dengar tak IKIM FM nak terbitkan pelbagai rancangan khas Ramadan tahun ni? Ada peluang tau untuk kita jadi penaja. Serius ke Encik Imran? Bagus tu. Jomlah kita sertai dan semarakkan bulan Ramadan yang penuh berkah ni bersama IKIM FM. Macam mana nak jadi penaja? Senang je Encik Bahim. Kita hubungi je nombor ni 017-345-2564 atau 012-686-9236. Terbaik, produk kita pun boleh sampai kepada lebih 1 juta pendengar. Apa lagi? Jom kita sertai sebagai rakan penaja dan menjadi sebahagian dari pengalaman Ramadan yang bermakna bersama IKIM FM. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Setakat ini tidak menerima sebarang permohonan daripada mana-mana pihak terdapat trailer rosak di kilometer Pastinya di IKIM FM, 454 arah utara. inspirasi utama anda. 1 jam setiap hari, membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan, dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Suami ibarat nakhoda yang bertanggungjawab memastikan sepanjang perjalanan menuju ke destinasi berada dalam keadaan selamat dan tidak memberi kesan yang buruk kepada penumpangnya. Kepemimpinan suami dalam keluarga dijelaskan di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat ke-34 yang bermaksud, kaum lelaki adalah pemimpin bagi wanita kerana Allah telah melebihkan orang lelaki atas wanita dan juga kerana orang lelaki telah membelanjakan dari harta mereka. Surah An-Nisa ayat ke-34. Hubungan suami isteri sama seperti laut, ada pasang surutnya, sekejap bergolak, sekejap tenang. Golongan